Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Kuala Kangsar teratas, Kuala Kangsar satu matlamat. Salam We Deliver, salam Perak Sejahtera 2030, salam Malaysia Madani. Dan kita bersiaran langsung dari Studio Center of Excellence USTP Talang. Buat julung-julung kalinya, buat pertama kalinya kita terus pada pengenalan perkongsian secara atas talian bersama-sama warga pendidikan secara langsung. Baik, untuk pengetahuan, minggu lepas kita telah pun melancarkan Jom Cari at USTP PPD Kuala Kangsar Connecting the Dot, dan hari ini buat kali pertama dengan satu tajuk yang akan kita kupas, yang akan kita kongsi sebentar nanti. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, buat penonton secara semuka maya di luar sana, program Jom Cari at USTP PPD Kuala Kangsar Connecting the Dots ini dirancanakan bagi merealisasikan misi Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangun potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Dan USTP Talang Center of Excellence Talang merupakan platform untuk sama-sama kita laksanakan perkongsian ini. Tajuk hari ini yang kita bawa khusus, yang sesuai dan sangat sinonim dengan senario pendidikan kita hari ini, iaitu pendigitalan, beban atau tanggungjawab. Kita bersiaran langsung dan jangan lupa pautan SPL KPM akan dipamerkan sebentar nanti. Jangan lupa juga like, subscribe YouTube USTP Kuala Kangsar dan Facebook PPD Kuala Kangsar. Jadi kita tak nak bincang panjang-panjang, kita tak nak berceloteh. Kita perkenalkan ahli panel yang kita undang khas untuk petang ini, iaitu 3 individu penting di premis mereka masing-masing dari 3 aliran yang berbeza dan dari 3 kaum yang berbeza. Jadi pertemuan kita hari ini agak perpaduan muhibah. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya Encik Avalia bin Aziz alias Ismail, Guru Besar SK Kampung Muhibah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Umi. Terima kasih kerana memanggil kami selaku peneraju Jom Cari at USTP KUK. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih. Dan juga itu dia yang tadi kalau mewakili sekolah kebangsaan. Jadi kita lihat di sebelah kiri saya ini ialah Encik S. Manis Silvam, anak lelaki Subramaniam, Guru Besar SJKT Kandi Memorial. Selamat datang tuan. Terima kasih Puan Moderator. Terima kasih juga kepada ahli jawatan kuasa yang mengundang kami untuk perbincangan pada pagi ini. Terima kasih. Dan di hujung sana, siapa tak kenal guru besar yang kerap menyelaraskan program-program untuk SJKC, Encik Chua Kok Tiong, Guru Besar SJKC Kai Chi. Selamat datang tuan, Guru Besar. Ya, selamat. Terima kasih Puan Umi, dan terima kasih juga diucapkan kepada kru-kru USTP Kuala kerana menjemput kami ke program ini. Itu dia 3 individu yang kita undang khas untuk perkongsian kupasan kita pada tajuk kita pada hari ini. Sebelum itu hadirin dan juga penonton di luar sana, pendigitalan. Kalau kita lihat konsep pendigitalan pendidikan merujuk kepada penggunaan teknologi digital secara bersepadu, kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran untuk melahirkan generasi fasih digital. Dan kini dengan tajuk kupasan yang akan kita diskusikan hari ini, kita akan lihat sejauh mana tujuan pendigitalan pendidikan ini boleh dimanfaatkan untuk membangunkan murid yang fasih digital dalam ekosistem pendidikan. Jadi kita lihat dan kita teruskan dengan tajuk hari ini, pendigitalan, beban atau tanggungjawab. Justru kalau kita lihat beban itu ialah sesuatu tanggungjawab, keadaan yang mana kita perlu bekerja menyelesaikan tugas untuk dalam jangka masa yang tertentu, dan tanggungjawab ialah peranan ataupun amanah yang diberikan pada kita.
Jadi jangan buang masa, kita pergi pada pembicara kita yang pertama. Sebelum tu, mari kita berkenalan dulu. Kalau orang tahu Cik Balia, mari kita berkenalan dulu. Siapa dia? Baik, Cik Balia bin Aziz ya. Kita tengok siapa dia, beliau. Selain daripada guru besar SK Kampung Muhibah. Sebenarnya beliau berasal dari Kelantan. Ya, mula berkhidmat Julai 1 Julai 1996, dan antara sekolah yang pernah berkhidmat ya, Cik Balia pernah berkhidmat beberapa sekolah, termasuk sekolah orang asli ya. Kalau kita perhati sekolah POS Kuala Mu, sekolah RLK Tilasa, POS Pui, sekolah POS Pia, sekolah kebangsaan POS Legap, dan sekarang menjadi peneraju di Sekolah Kebangsaan Kampung Muhibah. Kalau ikut dah 28 tahun ya, 28 tahun, satu jangka masa yang sangat matang, insya-Allah. Jangan tak tahu ya, sebenarnya Cik Balia ni adalah Master of Education, Music for Education. Iaitu beliau juga sebenarnya hobi bermain muzik. Kenapa? Kerana beliau merupakan jurulatih seni budaya negara muzik. Betul ya? Baik, kita pergi pada soalan lah. Ya, soalan sebenar tadi ialah pendigitalan, beban atau tanggungjawab. Jadi sebagai seorang peneraju lah, ataupun kita buka ruang perkongsian ni, nak tahulah apa persepsi Cik Balia sebagai peneraju ataupun sebagai guru besar nak fahamkan tentang tajuk beban atau tanggungjawab. Silakan. Terima kasih Umi. Selaku peneraju program Jom Cari at USTP KUK. Dan selamat petang juga sahabat-sahabat panel saya. Melihat kepada tajuk kita petik pada petang ini ialah agenda digital ini sebenarnya adalah satu tanggungjawab, peluang, dan kita tukarkan beban kepada cabaran. Seperti yang kita belajar sebelum-sebelum ni, kita ada SWOT dan kita ada SWOC. Kita tukar try kepada challenge. Challenge tu adalah cabaran. Jadi sesuailah dengan kita sebagai guru, ia adalah sebagai cabaran dan kita galas tanggungjawab ini. Guru perlu melihat perkara ini sebagai wadah ataupun asas ataupun saluran ataupun tanggungjawab dalam literasikan digital ini. Kita adalah peneraju kepada dunia digital dalam PDPC. PDPC adalah pemudah cara dalam pengajaran. Jadi sememangnya kita bertanggungjawab secara langsung sebab kita sebagai guru. Itu pendapat saya lah, Umi. Baiklah, terima kasih Cik Balia ya. Jadi kita bersetujulah bahawa pendigitalan ini satu tanggungjawab sebenarnya ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita beralih pada panel pembicara kita yang kedua di sebelah kiri saya ya. Di sebelah kiri saya ialah Encik S. Manisilvam, anak lelaki Subramaniam, berasal dari Gopeng. Ni orang Perak. Kalau sebenarnya tadi Cik Balia ialah orang Kelantan orang Kelantan, ni orang Perak. Mula berkhidmat sebenarnya sebagai seorang guru pada tahun 1996. Sehingga sekarang. Antara sekolah yang pernah Cik Manisilvam bertugas ya, ialah di SJKT Mahatma Gandhi Kalasalai, SJKT Gunung Rapat, SJKT Gandhi Memorial, kemudian pergi ke SJKT Ladang Sungai Piong, kembali hari ini kembali ke SJKT Gandhi Memorial sebagai guru besar dengan 26 tahun perkhidmatan. Sebenarnya kalau tadi Cik Balia dia muzik, yang ini pula ialah ijazah pendidikan seni visual. Hobi mendengar lagu, menyanyi. Mungkin kita ada ruang lepas ni kita dengar lagu Cik Manisilvam. Baik, kita teruskan pada soalan yang sama. Soalan yang sama iaitu pendapat atau persepsi sendiri tentang pendigitalan. Adakah Cik Manis berpendapat beban atau tanggungjawab? Ya, silakan. Baik, terima kasih Puan Humi dan juga rakan-rakan GB yang saya hormati. Okey, tajuk pada hari ini sangat-sangat sesuai untuk dibicarakan. Okey, sebenarnya pendigitalan bermaksud tidak membebankan para guru. Guru-guru patut mengupas balik apakah hala tuju Jabatan Pendidikan Negeri
iaitu mengatakan bahawa pendigitalan amat penting. Kompetensi itu perlu dimiliki oleh para guru pada masa sekarang. Terima kasih. Terima kasih Cik Mani Silverman atas perkongsian tadi. Itu adalah pendapat sendirilah kan. Maksudnya bersetujulah bahawa ini adalah tanggungjawab, bukan satu beban. Baik, terima kasih. Kita pergi kepada panel pembicara kita yang ketiga. Kalau tadi kita dah ada sekolah kebangsaan, kita dah ada sekolah SJKT, dan sekarang bersama-sama kita ialah Cik Chua Kok Tiong dari SJKC. Ni kononnya mewakili sekolah jenis kebangsaan Cina. Kita nak dengar persepsi. Sebelum tu kita berkenalan dulu. Cik Chua, untuk penonton di luar sana, kalau kita nak tahu, Cik Chua Kok Tiong ini antara guru besar yang muda di daerah Kuala Kangsar. Dan antara sekolah yang pernah beliau berkhidmat di SJKC Lasa, SJKC Rimba Panjang, SJKC Sungai Buloh sebagai penolong kanan pentadbiran ketika itu, dan hari ini beliau menjadi guru besar di SJKC. Cik Chua ni sebenarnya Kelantan juga asalnya Kelantan, dan dengan perkhidmatan selama 13 tahun, sebab tu saya katakan muda tadi 13 tahun. Sebenarnya Cik Chua lulusan IPG kampus Perlis. Antara hobi ialah membaca dan mempelajari sesuatu yang baru seperti ICT. Kita boleh tak kalau kami nak tahu persepsi. Kalau tadi kita dah dengar Cik Balia, kita dah dengar Cik Manis, macam mana dengan Cik Chua? Apa pendapat tentang tajuk kita hari ini? Pendigitalan, beban atau tanggungjawab? Silakan. Baik, terima kasih Umi. Jadi dari persepsi saya lah kan, saya memandang pendigitalan ini sebenarnya adalah sebagai tanggungjawab lah yang penting, dan dia memainkan peranan yang signifikan lah dalam memastikan kesamarataan akses dan equity pendidikan berkualiti untuk semua murid. Sebab melalui pendigitalan inilah dia dapat membuka pintu kepada kepada warga pendidik kita untuk pelbagai sumber, terutamanya sumber yang dinamik dan pendigitalan ini bukan sekadar katakan satu beban tambahan yang perlu ditanggung. Sepatutnya kita kena embrace, tetapi dia lebih kepada tanggungjawab penting yang memerlukan pengurusan yang bijak dan penyediaan sumber daya yang mencukupi untuk memastikan kesaksamaan dan kualiti dalam pendidikan untuk semua. Baik, terima kasih Cik. Maksudnya penonton di luar sana, kalau kita perhatikan ketiga-tiga ahli panel kita bersetuju bahawa pendigitalan dalam senario pendidikan kita hari ini bukan satu beban, sebenarnya satu tanggungjawab. Kembali kita ke studio COE Center of Excellence USTP PPD Kuala Kangsar dengan tajuk yang kita bincangkan hari ini, iaitu pendigitalan, beban atau tanggungjawab. Bersama-sama kita tiga individu hebat yang kita jemput khas untuk membicarakan tajuk ini, kita kupas lagi. Dan jangan lupa secara langsung dari USTP atau COE ini, jangan lupa pautan yang disediakan untuk SPL yang akan dipamerkan sebentar nanti. Like, subscribe YouTube USTP PPD Kuala Kangsar dan Facebook PPD Kuala Kangsar. Kita teruskan diskusi kita petang ini. Kalau kita dengar persepsi sebentar tadi tentang
cabaran. Sebentar tadi Cik Bali ada sebut tentang cabaran, kekangan. Jadi kita cuba lihat apa cabaran sebenarnya yang akan dihadapi atau yang telah dihadapi khasnya di sekolah kan, iaitu kita lihat pendapat Cik Chua mungkin. Kalau Cik Chua boleh share, boleh kongsi di sini cabaran yang akan dihadapi ataupun yang telah dihadapi di sekolah. Silakan Cik Chua. Baik. Jadi saya akan kupaskanlah cabaran yang telah lah, bukan akan lah, memang telah dihadapi dari segi sebab sekolah saya adalah SKM, sekolah kurang murid. Jadi kekangan yang pertama saya rasa adalah kekurangan sumber. Jadi SKM dia seringkali dikaitkan dengan kekurangan sumber. Jadi ini termaksudlah dana untuk membeli ataupun menaik taraf pembelian peralatan dan infrastruktur teknologi. Dan serta untuk kita nak menyediakan latihan kepada kaki tangan pun juga menjadi satu masalah. Jadi tahap kompetensi guru dalam menggunakan teknologi ni dalam pendidikan ni boleh menjadi satu cabaran yang besar, terutama apabila mereka perlu mengajar menggunakan pelbagai platform dan aplikasi. Dan lagi satu cabaran ialah accessibility. Sebab masih terdapat, bukan kata semua sekarang boleh ada gadget, boleh online kan, tapi masih ada lagi pelajar ataupun murid yang menghadapi masalah kerana tidak mempunyai peralatan dan jaringan internet, apa yang kita kata jurang digital di kalangan murid. Terima kasih Umi. Terima kasih. Dengar tu ya. Kalau kita dah dengar persepsi masing-masing, kita dah dengar cabaran di AJKC seperti yang dimaklumkan oleh Cik Chua sebentar tadi. Kita kembali kepada ahli panel kita atau panel pembicara kita yang pertama tadi, Cik Balia. Cabaran. Tadi awal-awal dah sebut SWOT, SWOC. Jadi kita nak dengar cabaran sebenarnya yang Cik Balia nampak. Okey, yang ini dia cabaran yang perlu dihadapi dalam situasi hari ini. Silakan. Okay, baik, terima kasih Umi lagi sekali. Baik, saya bersetuju juga dengan pendapat Cikgu Chua tadi, dan saya rasa Cikgu Mani pun sama ya, mengenai yang pertama ialah cabaran dari segi peralatan ataupun kemudahan. Peralatan di sekolah ataupun kemudahan ini contohnya capaian internet. Mungkin di setengah sekolah capaiannya amat perlahan, sehingga kan menyukarkan kepada pihak guru. Tetapi cabaran ini seperti yang kita beritahu tadi, kita kena sahut cabaran ini sebagai pentadbir. Jadi kita cubalah memohon bantuan daripada USTP ataupun SSTP ataupun daripada personal seperti YB. Contohnya di Sekolah Kebangsaan Kampung Muhibah, kita ada buat permohonan, kita buat kertas kerja, kita mohon kepada YB di masyarakat setempat lah. Kita dapat bantuan dari segi kita dapat TV, kita dapat smart board. Jadi smart board secara langsung bolehlah guna untuk murid. Itu cara kita atasi macam mana kekurangan sumber tadilah. Dan yang kedua ialah kalau kita tengok, minta maaf Yumi saya nak sebut di sini, iaitu latar belakang contohnya generasi boomers. Tapi generasi boomers bukanlah semua yang tidak boleh. Dan tapi kalau kita tengok macam Umi, laju je. Memang laju kan. Semua yang di luar sana ada yang laju generasi boomers ni kan. Tapi tapi sebagai pentadbir, kita perlu tengok benda ni adalah kita kena upayakan. Generasi boomer dan sebagainya kita kena upayakan. Itu yang melalui ladap dan sebagainya lah. Ya. Dan seterusnya kita tengok yang ketiga, cabaran yang dihadapi di sekolah kami ialah attitude. Attitude ni contoh ya, sebenarnya attitude ni sikap macam kita di luar lah. Kita ada kereta contohnya X70. Kita naik kereta X70, kita duduk dekat steering tu, terus kita sebut today I want going to lunch. Okay, where is the suitable place I want to lunch? GPS tu akan jawab. Ataupun kita tanya dia Proton, when the suitable place to lunch, dia akan set GPS terus jalan. Kita pandu je, ikut je sampai. Senang zaman sekarang, itulah digital. Tapi attitude ni sepatutnya kita bawa masuk ke dalam pendidikan.
benda yang sama kita senangkan kan. Tapi daripada attitude ni juga dia akan jadi habit. Dia akan jadi habit, jadi tabiat yang baik tadi masuk bawa kepada pendidikan, terutamanya dalam digital lah, ya. Dan perkara yang kita tengok juga ialah ilmu dan kemahiran boleh diasuh. Seperti yang kita ulang lagi sekali, boleh dicari dalam ladap dan sebagainya. Saya ambil contoh lagi sebelum saya tutup. Kereta zaman dulu tuan-tuan, ni kena pusing engkau cok baru nak hidup. Zaman sekarang duduk je, start your engine, hidup, jalan. Dan kalau kita kait dengan pendidikan, teknologi sekarang kita ada CIDS. Kita klik je tuan-tuan, klik keluar semua standard, prestasi, apa-apa yang kita nak buat, semua ada dalam tu. Senang tuan-tuan, rugi kalau kita tak gunakan. Ya, Umi ya? Jadi kita sebenarnya kan, kalau kita nak cuba rumuskan yang inilah kan, dia macam kita digital ni sebenarnya zaman ini. Maksudnya boomers ke, lahirlah 60-an ke, 70-an, you have to kena masuk dalam zaman ini. Istilahnya upaya tadi. Itu dia. Sebenarnya kan janganlah kata saya tak mampu sedangkan usia begini, tapi sebenarnya kemampuan itu perlu bersama-sama dengan zaman dia. Betul lah kan? Ya, terima kasih. Dengar tu. Apa yang telah disebutkan oleh Syed Bayar sebenarnya tadi. Itu antara cabaran yang perlu kita atasi, ya, cabaran yang perlu kita atasi untuk mengupayakan individu, kelompok, kumpulan, pasukan kita akan menerima digital sebagai satu tanggungjawab. Kita pergi kepada mungkin ahli panel kita ataupun panel pembicara kita yang kedua, Cik Manis Ibam. Apa agaknya cabaran di SJKT ataupun di sekolah yang pernah Encik Manis Ibam beri cabaran? Silakan. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, seperti kata pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kita kena menghayati peribahasa ni, maka kita tidak akan bagi sebarang alasan. Kita mengikut peredaran masa. Peredaran masa sebab kompetensi digital ni sangat-sangat penting apabila kita nak membangunkan potensi dan kemenjadian murid, murid-murid zaman era moden ini. Maka guru-guru kena sentiasa menghayati juga asrat falsafah pendidikan. Apabila cabarannya guru-guru tidak menghayati langsung falsafah pendidikan kebangsaan, di mana sentiasa mengutamakan perkembangan pelajar, dan kemenjadian murid. Dan tidak lupa juga guru-guru kurang yakin dengan aspirasi murid dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Saya rasa itu renungan kepada warga pendidik. Terima kasih. Terima kasih Cik Mani atas perkongsian tadi, penonton di luar sana kita dengar ketiga-tiga Cik Chua tadi dah sebutkan cabaran akses Kalau kita tengok Cik Walia dia sebut tentang attitude, tentang sikap, yang bagaimana sikap boleh attitude going to be habit, dan Cik Mani dah ceritakan tentang bagaimana nak mengatasi cabaran ini dalam kalangan guru dan tanpa mengesampingkan murid yang disebut sebagai 6 aspirasi murid dalam PPPM 2013-2025. Kita dah menghampiri 2025 dan kita berehat seketika, kita saksikan video ini. Dan kembali
kita ke studio COE Center of Excellence USCP PPD Kuala Kangsar dengan tajuk kita pendigitalan beban atau tanggungjawab. Dan jangan lupa sekali lagi pada penonton di luar sana, cikgu-cikgu jangan lupa ya pegawai-pegawai yang di sana tu. Kita jangan lupa untuk pautan mengisi pautan SPL KPM yang akan dikongsikan dan kita difahamkan telah pun dikongsi ya kepada semua. Jangan lupa like, subscribe YouTube USCP PPD Kuala Kangsar dan Facebook PPD Kuala Kangsar. Kita dah dengar persepsi masing-masing, kita dah dengar cabaran yang dihadapi oleh 3 guru besar dari 3 sekolah yang lain alirannya. Terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama-sama dengan kami. Kita teruskan diskusi kita ini, iaitu kalau boleh ya, saya nak bacakan soalan, kemudian kita buka siapa yang nak menjawab. Kita tengok soalan ya. Bagaimana kaedah untuk mengatasi masalah yang kita sebut sebentar tadi? Mungkin mana-mana GB ada formula sendiri ataupun strategi sebagai seorang pentadbir untuk mengatasi masalah tersebut. Ada? Kalau ya silakan. Terima kasih. Saya nak respon sedikit tentang apa yang disoalkan oleh Puan Umi tadi. Okey, silakan. Okey, pertama sekali kita sebagai ketua jabatan ataupun guru besar sendiri, kita juga ada mengajar di sekolah, maka kita perlu jadi role model kepada anak buah kita di sekolah supaya mereka juga akan mengikut langkah kita. Maknanya guru besar sendiri menggunakan digital, unsur-unsur digital dalam PDPC, maka tidak ada soalan daripada kalangan daripada guru-guru mengatakan bahawa penggunaan peralatan atau dan sebagainya menjadi kesukaran kepada mereka dalam PDPC mereka. Maka kita perlu jadi role model kepada semua agar semua anak buah kita akan mengikuti kita dari semasa ke semasa. Ya, betul. Terima kasih. Saya setuju dengan Cik Mani Selvan tadi tu. Okey, terima kasih. Dah setuju kena jawab. Lepas tu soalan dia. Boleh. Soalan dia, kalau tadi kita tengok ya, macam Cik Manis dia maklumkan bahawa ada antara kaedah ya sebagai suri teladan atau role model. Jadi Cik Baya nak tanyalah. Boleh ya Cik Chua? Saya tanya Cik Baya dulu. Boleh. Apakah jenis platform atau aplikasi yang sesuai untuk digunakan dalam pendidikan digital? Mungkin sedang dilaksanakan di SK Kampung Muhibah ataupun dalam perancangan. Silakan. Baik, terima kasih Umi. Di Sekolah Kebangsaan Kampung Muhibah, iaitu sekolah kami, kita pandang benda ni satu perkara yang enteng lah. Sebabnya perkalan yang disediakan atau platform yang disediakan oleh KPM iaitu platform delima, berjuta harganya. Baik kita manfaatkannya. Jadi sekolah kami telah gunakan Google Classroom. Salah satunya mesra pengguna, ia lebih sesuai dijalankan dan membantu mewujudkan PDP yang berkesan dan efektif. Contohnya masa kita PDPR dulu, kita menggunakan Google Classroom. Kita wujudkan kelas untuk pengajaran secara online, kita guna Gmeet daripada platform tersebut. Maknanya kita dapat 2. Satu, kredit untuk delima, dan yang kedua, dapatlah kredit untuk pembelajaran murid. Dan seterusnya ialah GC juga mempunyai pelbagai pilihan dan kita boleh ambil peluang meneroka dan mendedahkan kepada murid. GC dapat membantu dan membimbing guru untuk membina dan menguruskan kelas dalam talian dan menggunakan produk Google Education yang lain-lain. Seperti kalau kita tengok dalam delima, kita tengok ada apps WhatsApp-nya, Telegram-nya, Google Meet-nya, Google Doc. Google Doc ni ada kelebihannya kalau zaman dulu lah, kalau kita jadi PO lah, kalau saya letak tempat saya di PO, kita nak buat form, nak buat borang, kita kena type semua, ataupun kita tulis tangan, tulis dekat robot, kertas robot tu, masuk dalam mesin gas stainer, picit ubat gigi yang hitam tu, masuk dalam tu, pusing, kerap, baru keluar borangnya. Tapi zaman sekarang ni, jimat masa, jimat kertas, jimat tenaga. Kita buat dalam Google Doc atau Google Form, kita hantar je melalui telefon. Berjalan tak payah.
Kalau dulu daripada sini nak ke bangunan sana udah berpeluh. Itu betapa bagusnya teknologi tu digital sekarang. Kemudian kita ada Jamboard, kita ada Google Site, ada Canva. Canva di arus perdana memang ada, tetapi kita jangan lupa kita diberi lesen tau daripada tapi kita kena guna ID guru lah, ID yang G tersebut. Jadi kita dapat 2 kredit juga tadi. Memang kita guna pun Canva-nya. Lebih baik kita guna dalam D5. Durasi penggunaan D5 pun kita dapat kredit. Okay, dan seterusnya kita ada CIDS, semua dah masuk dalam tu juga. Masuk dalam penggunaan sekolah. Klik pada bangunan sekolah, dia akan keluar CIDS. Mana memang kita duduk sejam buat tu pun dapat kredit juga. Ya CIDS kita tak payah terang lah, anda dah semua dah tahu kan. Anda dah setuju memang kita guna. Dan kita ada AI, ChatGPT, tak susah sekarang nak buat takwim pun guna AI. Guna ChatGPT. Sekarang pun kalau kita nak digitalkan diri kita, kita boleh type di situ. Apa kelebihan digital? Dia jawab zaman sekarang tuan-tuan. Jangan kita undur ke belakang, rugi. Dan kita ada Kahoot, Quizy dan banyak lagi. Daripada sini kita boleh tengok ialah satu lagi ialah di dalam makmal. Dalam PC kita ada net support school. Kita boleh remote PC-PC murid yang lain ni. Maknanya baguslah teknologi yang ada kan dalam makmal tersebut lah. Dan akhir sekali sebelum saya tutup kata-kata saya ini, saya minta maaf ya. Saya suka digital ni ataupun kami di sekolah kami suka sebabnya dia boleh jimat dari segi paperless, kertas, kos melibat. Kita boleh bantu KPM kerajaan jimatkan kos. Itu peranan kita lah sebagai pendidik dan kita boleh jimat masa. Nanti bolehlah kita renungkan bersama. Mungkin di lain waktu ada tajuk yang berkaitan dengan ini. Terima kasih Umi. InsyaAllah kita akan jumpa juga dengan tajuk yang mungkin topik yang berbeza tapi sinonim ya. Nampaknya promosi D5 sebentar tadi tengok ya cikgu yang di luar sana, inilah masanya kita mengguna pakai D5 sepenuhnya. Dan kalau tak salah saya Cik Bahaya sebenarnya juara digital ya. Saya ada terbaca juara digital. Lah. Ya, tahniah. Ini dia. Maksudnya kita memilih orang yang tepat kan. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita pergi kepada soalan pada Cik Chua kalau boleh lah nak kongsi. Sebenarnya saya nak open tau, nak buka soalan ni. Tapi saya terfikir bahawa Cik Chua banyak menyelaras aktiviti-aktiviti IT dengan menjemput beberapa penceramah luar ya untuk dikongsi dengan guru-guru SJKC. Nah, mungkin lepas ini kita boleh panjangkan ke SK dan SJKT. Jadi soalan dekat sini ya. Peranan Cik Chua sebagai guru besar, pentadbir, peneraju dalam dunia pendidikan digital. Silakan. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi. Jadi pada pandangan saya sebagai pentadbir lah di sekolah kan, kita perlu memain peranan sebagai penggubal strategi pendidikan digital ini. Okay, jadi di sini kita bermaksud kita kena merancang matlamat kita, aktiviti yang nak dilakukan, okay, objektif, langkah-langkah pelaksanaan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan. Jadi di sini kan ada keyword dia. Kita buat sebab kita perlu. Bukannya kita buat sebab kita mahu. Okay. Seterusnya sebagai pentadbir juga kita perlu memainkanlah peranan pemimpin dalam inovasi. Jadi pentadbir perlu menjadi pemimpin dalam menggalakkan inovasi dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan. Jadi kita perlu mencipta persekitaran yang kita katakan membolehkan pencetusan idea-idea yang baru dan kreativiti kalangan guru dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran murid. Seterusnya, selaku pentadbir, kita juga perlu menyediakan sumber daya dan sokongan yang mencukupilah kepada warga sekolah dalam mengadaptasi pendigitalan pendidikan ini. Okay? Jadi ini termasuklah kita perlu menyediakan latihan, bantuan teknikal dan akses pada peralatan perisian yang diperlukan. Sebab tadi kita dah cakap kan, salah satu kekangan adalah tahap kompetensi guru. Jadi selaku pentadbir, mungkin kita tak tahu sebab
maklum kan, tak ada manusia yang guna kita kata kan. Jadi kita kena sediakan, cari source lah mana-mana kan, USTP ke ataupun Umi cakap cari penceramah daripada luar ke. Okay, kita source. Jadi kita tolong cikgu kita tu. Jangan pula kita panggil mereka buat, mereka tak tahu, kita marah pula. Lagi stres lah mereka. Nah, tadi cikgu Mani dah kata kan, GB Mani dah kata banyak yang bersara awal kan. Jadi kita cuba usaha apa yang boleh. Okay? Dan seterusnya kita juga kena mainkan peranan untuk melaksanakan penilaian terusan terhadap program-program yang telah kita lakukan, khususnya lah penggunaan teknologi dalam pendidikan ini. Jadi kita perlu gunakan data yang telah kita kutip untuk membuat penambahbaikan berterusan dalam pelaksanaan dan penggunaan teknologi ini. Jadi seterusnya saya rasa yang ini paling penting lah, okay? Iaitu komitmen kita. Okay? Komitmen kita. Jadi komitmen ni dia bukan main cakap aja. Jadi dia kena dilahirkan, okay, melalui tindakan kita. Jadi kita perlu pastikan semua murid, okay, mempunyai akses, okay, yang sama terhadap teknologi dalam pendidikan. Okay, jadi kami perlulah mengambil langkah-langkah, okay, untuk mengatasi yang tadi saya sebut tu, jurang digital, okay, dan memastikan bahawa ada murid yang terpinggir daripada manfaat pendigitalan ini. Terima kasih Umi. Baik, terima kasih Cik Chua atas perkongsian seperti tadi. Kalau kita tengok ketiga-tiganya bersetuju bahawa ini adalah tanggungjawab. Kalau tadi kita dengar sebagai pentadbir sepatutnya menjadi role model. Iaitu perkara penting adalah perlu menjadi role model atau dan kepada guru-guru bawah pentadbiran kita. Itu. Baik, kita teruskan dengan video seterusnya. Kembali kita ke COE ya, COE USTP Talang. Dan kita sudah pun menghampiri penghujungnya. Kita dah tengok ya, masing-masing ada pendapat, masing-masing telah memberi persepsi sendiri tentang tajuk kita hari ini, iaitu pendigitalan, beban atau tanggungjawab. Kita dah dengar cabaran, kita dah dengar kaedah, kita dah dengar strategi dan pendekatan. Jadi kita pergi kepada ataupun kita nak wrap up, kita nak gulung balik perbincangan kita hari ini dengan tajuk yang sama sebagai konklusi. Ya, sebagai konklusinya Cik Baya, kalau dapat dalam sepatah ataupun dalam 2-3 minit untuk rumusan kita perbincangan kita hari ini, silakan. Baik, saya cuba Umi ya. Baik, sebelum saya rumuskan tajuk kita pada petang ini, saya berminat juga dengan apa yang diperkatakan oleh Cikgu Chua sebentar tadi, iaitu mengenai macam mana kita nak dapatkan data. Maksudnya kita sebagai pentadbir ataupun SLT, kita kena dapatkan data yang tepat, iaitu data driven decision making, DDM. Keperluan guru, keperluan murid, kefahaman guru, kefahaman murid. Dan dalam TS25 juga kita ada student voice, kita ada teacher's voice. Daripada situ kita boleh dapatkan data. Jadi baik, untuk rumusan, jadi saya rumuskan di sini bahawa digital merupakan tanggungjawab yang perlu digalas oleh warga guru sekalian sesuai dengan tema Hari Guru tahun ini, iaitu Guru Jauhari Digital Aspirasi Negara Madani. Ayuh, bangunkan dunia digital dalam pendidikan. Kalau bukan kita, siapa lagi?
Kalau bukan kita, siapa lagi? Sinonim dengan tajuk Hari Guru, tema Hari Ya, Guru saya. kita. Guru Jauhari Digital Aspirasi Negara Madani. Terima kasih Cik Baya. Kita teruskan dengan konklusi dari Cik Manis Silva. Terima kasih sekali lagi warga pendidik yang saya sanjungi. Okey, sebagai rumusan, kita sebagai warga pendidik harus memikul tanggungjawab untuk menerapkan, untuk memberi input-input yang berupa digital kepada anak murid kita yang sangat-sangat mengharapkan kita. Kalau kita tak buat sebegini, siapa lagi akan membantu anak-anak murid kita yang sangat-sangat mengharapkan untuk memiliki pelbagai pengetahuan tentang digital. Maka kita bersama-samalah bersama-sama menyahut kompetensi digital dalam kalangan guru dan pelajar. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Manis Silva dan konklusi dari Cik Chua pula untuk diskusi kita pada petang ini. Ya, terima kasih. Tadi rakan TV saya, Cikgu Balia telah tanya kalau bukan kita, siapa lagi kan? Di sini pun saya nak tanyalah, kalau bukan sekarang, bila lagi? Okay? Sebab saya memahami bahawa ramai guru, dia mungkin berfikir bahawa kita perlu mahir terlebih dahulu sebelum nak guna teknologi dalam pendidikan. Tapi pandangan saya kan, percayalah, kecekapan itu tidak hanya datang daripada pembelajaran semata-mata. Jadi anda akan menjadi mahir kerana anda mengamalkannya secara konsisten. Terima kasih. Terima kasih Chua. Kalau tadi Cik Balia kata kalau bukan kita siapa lagi. Kalau Cik Chua pula kalau bukan sekarang bila lagi? Ya, kalau kita tak cuba, kita mana tahu. Okey, kita teruskan. Ini dia rumusan kita, tuan-tuan dan puan-puan penonton di luar sana. Kita pun sudah menghampiri penghujungnya. Sesungguhnya kita mengharapkan perkongsian hari ini akan menjadi pemula tapak untuk terus melangkah dalam dunia pendigitalan sebagai medan penyampaian maklumat berkesan. Bukan sekadar mengenali dan mengetahui perkembangan teknologi, tetapi jadikan semua ini sebagai satu inisiatif untuk meneroka dan menguasai pengetahuan, kemahiran, kepakaran demi berdepan dengan perubahan. Persis kata Tuan semasa pelancaran baru-baru ini, iaitu kalau berdiri umpama tiang seri yang megah, kalau duduk persis pahlawan yang gagah. Baik, terima kasih kepada semua panel pembicara kita hari ini. Terima kasih kepada semua yang masih setia menonton di sana. Terima kasih kepada semua kru penerbitan, pegawai semua COE PPD Kuala Kangsar. Terima kasih kepada penonton sekali lagi kerana masih bersama-sama kami. Kuala Kangsar tetap teratas berbekalkan satu hasrat, satu matlamat demi satu maslahat. Mohon maaf sekiranya tersalah kata, tersilap bicara sepanjang mengendalikan bual bicara kita pada hari ini dengan tajuk sebentar tadi, pendigitalan, beban atau tanggungjawab. Dan mohon maaf daripada saya, bertemu lagi saya Hasni Abdul Rahman aka Umi Hasni. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan bersiaran lagi dengan isu, topik dan tajuk yang lain pula. Sekian, terima kasih.